إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والأجدادنا والأجداد مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Tajul Arus, muka surat 38. Dekat mana pun tak pasal, tengah-tengah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bil fadlan amin. Dan barang siapa tiada pentingnya, tiadalah naf'an akan dia beberapa ubat, sangat juga sedikit berkat harta yang jatuh pada tangan orang yang merampas, maka inilah demi Allah Tuhan yang umur seseorang yang ghafilin, seseorang yang lalai dan bimbang dengan dunia dan lupa kepada akhirat, sesungguhnya telah dirampas orang akan dia. Bermula misalnya dunia ini seperti orang yang sudah tua. Di sebelum ni kita membaca bahawa keadaan seseorang yang tidak memberikan manfaat ibadatnya kepada tingkah lakunya. Jadi disebut di sini bahawa bagaimana keadaan kalau solat kita, puasa kita, haji kita, amal ibadat yang kita lakukan, tetapi kesan dia dalam kehidupan kita tidak boleh mencegah kita maksiat. Itu dia punya persoalan. Dan ini salah satu muhasabah yang pengarang kitab ni mengajar kita muhasabah. Itu salah satu muhasabah lah tu. Jadi selain daripada kita beramal, bukan sekadar kita biarkan saja amalan itu, tetapi kita muhasabah semula. Mana ini orang yang cuba untuk menyempurnakan taat dia kan. Kita dah sembahyang dah, kita dah puasa dah. Dia tidak cukup sekadar kita bila kita dah sembahyang dah selesai. Tak ada kita nak fikir dan apa dah. Tidak. Sebaliknya di antara satu muhasabah yang perlu kita muhasabah, iaitu selepas kita dah melakukan solat, kita dah puasa, kita dah haji, dah umrah, dah banyak ibadat, salah satu muhasabah dia tengok keadaan diri kita ini, masih berada dalam maksiat atau tidak. Kenapa? Di situlah nilai ibadat kita. Kita boleh melihat nilai solat kita yang telah kita lakukan. Kita boleh lihat nilai puasa Ramadan kita. Kita puasa Ramadan itu macam mana? Hatta haji. Masya Allah. Apa sebut ulama sebut? Ulama sebut apa tanda orang tu haji mabrur? Kok kita tak peduli? Itu lain cerita lah. Haji mabrur tak mabrur, malah ni fikir dah habis duit 20,000 malah fikir dah. Pokok di situlah. Tak. Kita fikir balik ibadat kita. Latih dan cik duit dah pergi haji dah 20,000, tak ada fikir, poning ke boleh fikir, pokok di situlah.
Itu maksud kata kita tak cermat ibadat kita, ya. Sehingga dalam kitab menyebut apatah haji mabrur ataupun umrah makbul lah kita kata. Kita pergi umrah, apa tanda umrah kita diterima. Kita pergi haji, apa tanda haji kita diterima. Sehingga dalam kitab menyebut tanda haji itu diterima atau mabrur disebut balik daripada haji lebih baik daripada sebelum pergi haji. Keadaan diri dia, perubahan diri dia. Selepas balik haji, keadaan diri dia lebih baik lagi daripada sebelum pergi haji. Suka ibadat dan sebagainya, bertambah, dah baik, dah sopan dia cakap contoh. Bertambah baik. Itu tanda haji itu mabrur kata ulama. Berapa ramai orang balik pada haji bertambah-tambah kuat menipu contoh, tak ada ke sini bertambah handal sebelum haji kan tak adalah berbolid bonar dah balik haji. Haji pembolid obat orang kan macam-macam ni. Haji ni banyak orang gola kan, haji menipu, haji itu muhasabah pada kita, ya. Pada tiba kita masa, Masya Allah, kenapa pula jadi lebih tahu pula balik tang haji ni, handal pula ragat aku tak boleh ragat tu, contoh dia handal pula, sekadar muhasabah saja kenapa kan. Tujuan untuk apa? Tujuan boleh tak kita menyelamatkan haji kita yang dah rosak. Rosak tu bukan rosak batal tak, kalau rosak batal tak dapat nak ubek dah, aku dah bayar dam dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang tak sangkut paut dengan dam tapi rosak. Jadi ada jenis ibadat kita yang tak rosak, mana tak rosak, yang tak batal, yang tak rosak. Macam solat kita tak rosak, puasa kita tak rosak, puasa Ramadan kita tak rosak. Dalam erti kata apa? Puasa Ramadan kita tak rosak bermaksud kita tak makan, tak minum, kita tak melakukan benda yang batalkan puasa. Tak rosaklah puasa kita. Memang kita tak makan, memang kita tak melakukan hubungan suami isteri, tak rosaklah. Habis yang buat mengumpet dia buat apa dia buat, tu tak batal puasa, tak batal. Sebenarnya sama seperti solat. Bila kita solat, rosak tak solat kita? Tak rosak. Elok takbir, Allahu Akbar, bismillah dia ada, wuduk dia ada, rakaat ni cukup. Tapi dah merayau dalam semalam solat tu, merayau. Mana tak khusyuk solat. Solat batal ke tidak? Solat tak batal. Solat tak batal sebab rukun dia cukup. Takbir dia ada, Fatihah dia ada, rakaat dia betul, menghadap kiblat elok. Cuma tidak seperti saat, tidak khusyuk, meraya-raya sebagainya. Dah habislah. Adakah perlu kita qada semalam yang tak khusyuk? Tak ada hukum qada solat yang tak khusyuk. Ada tak hukum qada puasa yang tak dijaga adab dia, berkelahi dan sebagainya. Bulan Ramadan pula anda berkelahi dan sebagainya, batal tak puasa? Tak batal puasa. Dalam bab fiqh, iaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, tu sahaja. Jadi puasa tak batal. Pergi umrah, batal tak umrah dia? Elok. Dia tawaf betul, sa'i betul, bercukur bergunting, elok. Tapi ketika mana dalam umrah tu macam-macam dia buat. Haji batal tak? Tak, elok. Wukuf dia betul, melontar dia betul, bermalam dia betul, tawaf sa'i dia betul. Kalau ada benda yang dia langgar, bayar dam. Selesai, dam dah bayar. Tapi dalam haji ada jenis kesalahan yang tidak boleh nak dibayar dengan dam, dan tak perlu bayar dengan dam, tak perlu bayar pun, tapi dia bersalah dan boleh rosakkan haji itu. Rosak pahala, bukan rosak haji, rosak pahala dia, tak ada pahala. Boleh?
Allah Ta'ala menyebut man hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Larangan Allah ni berbentuk haram. Jangan, Tuhan kata, man hajja, barang siapa berhaji, fala rafatha, barang siapa berhaji jangan rafath, jangan cakap-cakap yang lucah. Wala fusuqa, jangan buat fasik, fasik lidah, fasik mata, fasik telinga. Wala jidala, jangan berbantah-bantah, berkelahi-kelahi. Tuhan kata, kalau berhaji jangan berkelahi-kelahi, jangan berbantah-bantah, jangan jidal, jangan buat fasik, jangan rafath. Tuhan kata, bila kita buat tiga-tiga ni, tak ada dam untuk kita bayar, tak ada. Mengumpet masa dalam ihram, cerita banyak, cerita politik. Oh, dah usik orang ni dah benda dia. Ada bonai kita usik orang, dah kita dah mengumpet atau sebagainya, maka itu termasuk wala fusuqa. Tuhan kata jangan buat fasik. Kita nak buat dah fasik contoh dia. Lidah kita fasik, mata kita fasik. Melakukan fasik masa haji, tak ada dam yang untuk jenis dam nak bayar, tak ada. Yang ada bayar dam ni tercabut rambut, apa lagi, pakai pakaian berjahit, apa lagi jenis bayar dam kan, tak ada jenis bayar dam mengumpet, tak ada. Tak ada. Tapi merosakkan haji ibadat kita. Jadi bila kita dah buat ibadat tersebut, haji kita dah buat, umrah dah buat, puasa kita dah puasa dah selesai, dah habis Ramadan dah. Tapi bila kita lihat semula Ramadan kita, rasa-rasa tak sempurna Ramadan kita, apa kita nak buat? Jadi dalam hadis dia menyebut zakat fitrah itu menyempurnakan kekurangan puasa kita. Dia sebut bahawa di antara hikmah kita bayar zakat fitrah untuk menyempurnakan sesuatu yang kurang dalam puasa kita itu. Ulama juga menyebut sunat rawatib yang kita lakukan, ada sunat qabliyah, ba'diyah. Salah satu dia untuk menyempurnakan kefarduan kita yang tidak sempurna. Bukan batal tak. Kalau batal tak mampu dia menampung. Kalau solat maghrib kita batal, solat ba'diyah tu tidak mampu menampung batalnya sembahyang maghrib tu. Tiba-tiba terkontut dia maghrib, tak apalah, dia ambil sembahyang, dia sembahyang sunat ba'diyah maghrib, mudah-mudahan ba'diyah maghrib ni menampung batal, tak boleh. Kalau batal solat tak mampu menampung dia. Habis yang hadis kata menampung tu apa? Bukankah ada hadis dia menyebut Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti amal ibadat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dihisablah solat fardu kita satu persatu. Dalam hadis menyebut begitu. Bila dibawa datang solat fardu kita, tiba-tiba tidak sempurna solat fardu itu. Hadis itu juga umum. Tidak sempurna solat fardu itu. Maka dikatakan, maka dilihat kepada rawatib dia. Fardu ni makah dia 30 ni, makah dulu 40. Contoh dia, bahasa kita lah. Solat fardu dia 30, tak cukup ni, makah dulu 40. Maka dilihat rawatib dia. Oh, ada qabliyah dia, ada ba'diyah dia. Maka kata ulama, rawatib itu menyempurnakan fardu yang kurang. Bila ditengok rawatib dia tak sempurna, jarang dia buat contohnya, tak ada rawatib jadi solat qabliyah ba'diyah tak dibuat. Jadi macam mana nak menampung? Ataupun ada rawatib dia, rawatib tidak mampu menampung kerosakan solat tu. Bukan rosak batal tak, mungkin lalai dia terlampau benar. Bila solat dia dah ke pasar, solat dia masuk pasar, solat dia ke pasar apa ya? Contoh, solat dia keluar, kosong Mekah. Cari rawatib pun macam tu je. Dalam hadis menyebut rawatib juga tidak boleh menampung solat fardu, maka dilihat safnya, sembahyang jamaah tu. Saf.
Tengok jamaah, kata dalam hadis menyebut, maka dia tengok imam dia. Imam khusyuk ke tak khusyuk. Kalau imam ada sembahyang jamaah, sembahyang tak khusyuk, tapi imam khusyuk, maka imam khusyuk, seluruh jamaah diterima solat dia Allah Ta'ala. Itu disebut kebaikan solat berjamaah ni. Solat berjamaah menampung kekurangan yang ada pada kita. Jadi dia tengok imam ni khusyuk, dah diterima lah semua ni. Bila dia tengok imam pun tak khusyuk, banyak kojo lah, lepas nak pergi seramban lah, apalah, maka dia lihat belakang dia tak, AJK khusyuk tak. Tengok Bilal, tengok Siak, tengok Nazi, alhamdulillah Nazi khusyuk. Contoh lah. Dah terima semua. Terima semua. Tiba-tiba tak ada seorang pun khusyuk. Hadis menyebut macam tu. Tak ada khusyuk seorang pun. Imam pun tak khusyuk, jemaah pun tak khusyuk. Dalam hadis kata tengok saf dia. Lawa tak saf saf pun dia tengok juga. Kalau lawa saf dia, dengan berkat saf itu terima sembahyang. Begitulah satu persatu ditampung untuk kekurangan dalam ibadat kita. Syaratnya kurang, bukan batal. Kalau batal itu tak boleh, itu kena qada balik kan, kena ulang balik sembahyang. Kalau kita batal, itu kena ulang balik sembahyang tu. Dia tulis dan ampun-ampun dah. Puasa kita kalau batal, begitu juga puasa Ramadan. Tadi kita sebut ditampung oleh zakat fitrah dia. Tak cukup lagi, maka ditampung dengan puasa 6 kita. Tak cukup puasa 6 lagi, tengok puasa-puasa sunat yang lain. Kita banyak puasa sunat. Banyak puasa sunat kita. Sebelum diberikan pahala puasa sunat itu, tengok puasa wajib dia. Kalau puasa wajib tak sempurna, puasa sunat ini untuk menampung yang wajib tu dulu. Kalau dah wajib dah tertampung, baru yang sunat ini diberikan pahala taraf sunat tu. Besar pahala dia. Jadi macam mana pula nak terima puasa sunat, puasa Ramadan ni kurang. Maka dia kata ditampung yang Ramadan wajib tu dulu. Dah sempurna Ramadan tu, baru sunat-sunat ni mendapat pahala bahagian dia. Macam tu juga solat. Kita solat sunat banyak, sebelum diberikan pahala solat sunat itu, ditampung dulu fardu dia dulu. Tampung fardu dia. Macam mana nak fardu tak kosong ni? Macam mana nak bagi sunat, tampung dulu. Dah sempurna fardu dia, maka disempurnakan yang sunat-sunat itu. Sebab tu khilaf ulama dalam bab kalau orang meninggalkan sembahyang fardu. Bila orang meninggalkan sembahyang fardu, soalannya boleh tak dia buat solat sunat? Kalau dia solat fardu dia masih tertinggal, ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan dia tak boleh solat sunat selagi solat fardu dia belum diqada. Pendapat pertama macam tu. Dia banyak dulu tak sembahyang, umur 30 baru sembahyang. Berapa tahun tak sembahyang tu? Itu kau umur 30 kau baru pencen buat nak sembahyang. Berapa tahun? Jadi pendapat ulama mengatakan wajib dia qada. Wajib tak kita qada sembahyang tinggal? Wajib qada. Dengan alasan hutang orang pun wajib bayar, apa lagi hutang dengan Allah SWT. Itu hujah ulama. Jadi ulama tolak, jumhur ulama tolak pendapat bahawa tinggal sembahyang tak perlu qada, cukup istighfar ya. Tu ada pendapat ulama, pendapat tu lemah dan tak sepatutnya kita maklum pada orang pendapat tu. Tapi ada sebagian asatizah dia pegang pendapat tu. Dengan hujah dia lah, dengan hujah-hujah dia. Tapi sebagian bahasa ulama dia tak terima pendapatnya tu. Tapi ada juga asatizah yang ambil pendapat yang tu, dia kata tak payah. Kenapa pula pegang pendapat tu? Tak apa, kita menjinakkan orang, kata dia, dengan Islam ni, kita tak lari dia nanti. Jadi korban tak payah dah, tak payah qada dah, istighfar. Itu kita macam memudah-mudahkan.
Kebanyakan ulama mengatakan apa? Bila kita tinggal sembahyang, wajib kita qada. Kalau tak qada, salah, berdosa kita. Habis dia tak sembahyang lama 30 tahun, qada lah. Qada dengan niat ingin melangsaikan. Itu cara lah. Kalau macam orang berhutang ni tahulah. Hutang macam mana? Kita boleh maafkan dia. Hatta kita boleh halalkan dia, tapi kita nak tengok dia kesungguhan dia. Memang betul dia tak ada duit, tapi dia sebulan RM10 sebulan. Hutang RM1,000, tapi sebulan RM10 kita tengok pula betul ke RM10. Memang betul duit RM10 nya. Contoh, memang betul RM10, tapi dia bayar juga. Dia bayar. Dia tengok dia ni memang dia berusaha nak bayar. Itu dia. Ada harapan nak bayar. Paling tidak pun kita kata maaflah. Adalah usaha kita nak maafkan orang. Bukan dia tak nak bayar, dia usaha bayar tapi tak mampu. Begitulah ulama berpendapat sembahyang kita berapa tahun tinggal? 30 tahun. Sedangkan umur penyakit dah ada, rasa-rasa macam minggu depan dah mati. Macam mana? Dah usaha qada. Usaha qada dengan niat, dia akan bayar, cuba bayar. Tiba-tiba mati dia, tak sampai nak qada sembahyang yang banyak, maka urusan diserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang jawapan yang boleh kita jawab macam tu? Jawapannya boleh, ya Allah, aku cuba membayarnya Allah, tapi tak sampai, ya Allah. Itu sebab daripada orang tak ada keinginan nak qada langsung. Betul tidak? Tak ada masa banyak, tenaga ada, dia boleh solat, dia boleh bayar. Tu kita mengadang kan. Dia kalau tak boleh bayar hutang boleh, tapi tukar spot rim pula tayar. Lepas tu kata, dia ni bukanlah tak boleh bayar, tapi tak nak bayar. Tu kita mengadang lah. Kan tak ada duit ada. Dah berjalan berat Indonesia dah. Kata tu, marah dia tu. Itu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak boleh, qada boleh. Sembahyanglah. Tak nak qada. Maksud apa kata? Memang dogi betul-betul lah. Layak diazab dan sebagainya lah. Sehingga ulama banyak kaedah lah cara nak membuktikan bayaran itu. Ada setengah ulama kata sembahyang yang dah lama sangat kita tak sembahyang, kalau kita dah bertaubat, ulama mengatakan sehari kena qada 2 hari sembahyang. Sehari kena qada 2 hari sembahyang katanya. Sebagai apa? Sebagai nak membuktikan kepada Allah kita bersungguh nak qada sembahyang itu. Sehingga kita qadanya 2 hari qada setiap hari. Itu nak sebagai nak tunjukkan kepada Allah kita bersungguh nak qada sembahyang itu. Sehingga ulama kata qadalah 2 hari solat setiap hari. Bermaksud selain daripada solat fardu kita qada lepas subuh, kita qada 2 kali subuh. Zuhur kan kita sembahyang, lepas zuhur kita qada 2 kali zuhur. Asar kan kita sembahyang, lepas asar kita qada 2 kali asar. Itu maksud dua hari sembahyang. Ataupun kita kumpulkan satu masa, kita kumpulkan betul-betul, lepas isyak tu kita sembahyang subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, isyak 2 kali setiap hari. Kata ulama berapa sebegitu. Kenapa? Sekiranya orang yang berbuat sebegini dia meninggal dunia, belum sampai lagi dia habiskan qada dia. Sembahyang dia banyak dia tinggal 30 tahun. Contohlah kan. 10 tahun kau dia tinggal sembahyang. Bayangkan 10 tahun, setahun ada berapa hari? 360 hari 360 hari kali 10 tahun. 3,600 sembahyang, bukan rakaat, sembahyang 3,600 sembahyang. Umur macam minggu depan nak mati, ataupun bulan depan kena mati. Macam mana? Ketika itu kata wajib dia bayar sembahyang itu sekurang-kurangnya qada 2 hari sembahyang dalam sehari sembahyang, dalam satu hari. Tu macam mana? Qada setiap hari dia qada 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Kenapa? Kata ulama, supaya kalau dia meninggal dunia belum sampai qada,
maka dia telah menunjukkan kepada Allah dia bersungguh nak bayar hutang. Dia dah menunjukkan kesungguhan dan bayar hutang. Maka itu salah. Bermaksud apa kita kata? Sembahyang yang rosak, sembahyang yang tertinggal, itu tidak boleh nak ditampung dengan amalan sunat. Sehingga ada pendapat ulama mengatakan orang yang tinggal sembahyang tak dibenarkan untuk sembahyang sunat. Sembahyang raya pun tak dibenarkan, pendapat pertama. Nak sembahyang raya, sembahyang raya apa? Sembahyang raya sunat, qada tu wajib. Qada tak baik, sembahyang raya nak pergi. Macam itulah pendapat pertama, kata qada lu. Tak ada solat sunat bagi orang yang tinggal sembahyang, kata ulama. Solat dia adalah qada. Nak sembahyang lepas maghrib, qada. Nak sembahyang isyak, qada. Nak sembahyang raya, qada. Maka paling orang pula sembahyang tu, ada sembahyang qada tu. Pendapat pertama. Pendapat kedua dia kata, bolehlah dia sembahyang, dia kata. Nak sembahyang raya bolehlah, bukan taklah boleh langsung, tapi qada. Kata pada-pada. Bukan tak boleh nak sembahyang apa lagi. Nak sembahyang tahiyat masjid boleh, tapi lepas tu kena qada. Pendapat kedua. Pendapat pertama tak boleh sembahyang sunat, kena qada sahaja. Pendapat kedua kata boleh sembahyang sunat, tapi qada jangan tinggalkan. Bermaksud kalau sembahyang rosak itu tak boleh nak ditampung dengan sunat. Sehingga ulama mengatakan kalau kita meninggalkan satu solat hatta kita qiyam daripada isyak sampai subuh, kita qiyamul lail, sembahyang sunat dan kita tak qada solat tu, dia tidak boleh menampung sembahyang yang kita dah tinggalkan. Hatta solat qada pun tak boleh menampung sebenarnya. Solat qada pun tak boleh menampung. Jangan orang beranggapan qada solat boleh menampung. Dia tak boleh menampung sebenarnya. Kalau qada boleh menampung, semua nak buat macam tu lah. Tak sembahyang kau? Kan balikkan qada, kata dia. Sedih. Tak sembahyang kau? Tak apa, balikkan qada dah. Satu amalan sebegitu haram hukum dia. Hukum dia haram. Dan sebenarnya qada itu tidak mampu menampung pun. Qada itu sekadar ihsan. Ihsan modal Allah Ta'ala nak ampunkan kita, itu sahaja. Maka ditampung dengan amal-amalan yang sunat. Itu satu. Dan sekiranya amalan-amalan sunat itu tidak boleh menampung, kita puasa Ramadan, puasa sunat kita tak mampu nak menampung kesalahan Ramadan kita. Kita dah buat haji, tapi haji kita penuh dengan kekurangan disebabkan lidah kita, mata kita dan sebagainya. Kita dah buat haji dah. Yang kita lihat, tawaf kita okey, sa'i kita okey, melontar okey, cuma yang kita tak perhati, kita berbantai kelahi pergi Mekah. Kalau tengok apa ni tawaf kita tak ada masalah, semua sah semua. Cuma masalah kita banyak kali berkelahi. Naik lift berkelahi, naik bas berkelahi, dengan rumah berkelahi, dengan apa ni berkelahi kita kata. Macam mana nak buat? Tak ada cara lain kecuali istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar pada Allah Taala. Solat kita dah buat dah. Solat subuh dah buat dah. Tapi dalam solat tadi banyak benda yang tak khusyuk kan. Apa nak buat? Lepas solat kita astaghfirullah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara nak menyempurnakan solat. Itu satu. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ibn Talasqani mengatakan bahawa sekiranya ibadat kita, solat kita tidak boleh mencegah kita daripada maksiat, itu tanda solat kita tidak diterima. Itu tanda ibadat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti menepati janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah Taala menyebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Inna salata tanha 'anil fahsya. Salat itu boleh mencegah kepada kemungkaran, keburukan, perangai seseorang. Allah Ta'ala sebut macam tu. Tetapi salat kita tak mampu mengubah kita. Jadi siapa yang salah, Allah Ta'ala salah sebut ke, atau kita yang salah buat, maka kita yang salah ni. Jadi ibadat kita yang tidak mampu mencegah maksiat itu bermaksud ibadat kita ada kekurangan yang perlu kita baiki. Kita baiki. Jadi kita lihat diri kita tak ada berubah adalah, tak ada berubah. Banyak solat pun tak berubah, banyak ibadat pun tak berubah, dah pergi Mekah pun tak berubah. Jadi ada sesuatu kekurangan. Paling tidak kita minta ampun Allah SWT. Paling tidak, ya Allah, tunjukkanlah aku di mana kekurangan, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan aku di mana kekurangan ibadat itu, ya Allah. Ya Allah, ya kau perbaiki segala kekurangan. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata barang siapa, mana tadi ya? Barang siapa tidak meninggalkan segala tegahan, barang siapa tidak meninggalkan segala tegahan syarak, benda yang haram dan maksiat, dosa, nescaya tidak memberi manfaat sesuatu yang dikerjakan daripada sekalian yang wajib, daripada sembahyangnya, puasanya, yang lainnya, haji dan sebagainya, kata pengarang kitab ini. Jadi bermaksud ibadat-ibadat yang telah kita lakukan tidak mampu tidak memberi kekuatan kepada iman kita, itu maksudnya. Salat, haji, puasa tidak mampu untuk memberi kekuatan kepada iman kita untuk mencegah kemungkaran. Sebab kemungkaran yang berlaku yang cegah dari kita, yang mencegah dari kita. Kenapa kita mampu mencegah dia? Sebab ada kekuatan iman dalam tu. Sebab ada kekuatan ketakwaan dalam hati kita itu. Itu yang mampu mencegah segala maksiat yang kita lakukan. Jadi mana datang kekuatan iman dan takwa yang boleh mencegah kemungkaran tersebut? Datang daripada ibadat. Ibadat-ibadat yang kita lakukan. Macam kita cas bateri lah kan. Salat itu cas bateri. Puasa itu cas bateri. Pergi Mekah cas bateri. Bila dah kuat, nampak bateri itu, nampak kesan kuat Bila dibuka torchlight handphone tu, orang mendorang, oi, kuat bateri ni. Dia cas dah penuh. Tapi kemalap itu tak kuat lah. Sebab apa? Ni tak betul cas ni. Dah cas daripada tengah malam tadi cas. Bukan tak cas, dah cas dah daripada tengah malam sampai subuh. Buka-buka 5 boleh ya bateri. Cik mana salah itu? Dah tak kuat je dah. Mesti salah tempat cas kan. Cas ni tak betul ni. Tengok. Oh, kawasan bateri yang nak kong lah kan. Tak betul cas tu. Sebab tak kuat. Kalau bateri tu kuat tu, ni tempat cas tu andal tu. Tak ada beli jenis charger RM10 ni tu. Ini charger 100 harga charger handal tempat cas tu 100 harga setengah jam dah penuh dah. Dah. Begitulah kita ni. Cas kita kuat ke tak kuat? Kuat. Tak nak tahu kuat tak kuat, boleh menegah kita kemungkaran tak? Boleh mencegah kemungkaran tak? Kalau boleh mencegah kemungkaran, cas dia kena dekat solat tu kuat. Cas dia dekat puasa tu kuat. Cas dia pergi Mekah, kuat cas tu. Maka mencegah dia, tanda dia. Tapi kalau sama yo, masuk Ramadan keluar Ramadan, macam tu dia orang pergi masjid segala-galak macam tu dia orang pergi Mekah pula galak macam tu je, nipu je kerja contoh dia beritahu apa kan, kau pakai den nak kau tak ada, kau tak rasa tu lain kan. Contoh sama je. Jadi apa maksud dia? Sebab tu ulama tegur kita kata Ibn Atras-Kandhi mengatakan sekiranya tidak boleh, maka tidak ada manfaat dia. Tidak memberi manfaat salat dia, tidak memberi manfaat puasa dan yang lainnya. Dan barang siapa tiada pentingnya, tiadalah manfaat akan dia. Maksudnya kalau kita tak menumpukan
Kalau kita mengambil borek kepada ibadat-ibadat tadi, maka ibadat itu tidak memberi manfaat kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bila menyebut tentang solat dalam Al-Quran, Allah Taala gunakan kalimah hafizu ala salawat. Cantik. Ada beberapa kalimah yang Tuhan gunakan. Ada kalimah Allah Taala kata aqimus salah. Salat ni lain sikit bahasa yang Tuhan sebut. Ya. Kalimah aqim ini tidak ditujukan kepada zakat, kepada haji. Tuhan tak gunakan kalimah aqim. Allah Ta'ala gunakan kalimah haji, tunaikan haji. Tu'addul hajj. Tu'addul hajj ni bermaksud tunaikan haji, bermaksud lakukan haji. Zakat tu'addu zakat. Tu'addi zakat maksud tunaikan zakat, maksud lakukan zakat. Mana ambil duit tu bagi, dah selesai. Tunaikan zakat maksud apa? Keluarkanlah duit tu, bagi ke imam tu. Zakat ada, selesai. Tapi bila salat, Allah Taala gunakan kalimah aqimus salah. Bermaksud salat ni bukan sekadar buat salat, dia bukan sekadar buat. Kalau zakat dia ambil duit bagi zakat, dah selesai. Nak salam tak nak salam ke apa, dah keluar duit, dah selesai. Salat tidak sebegitu. Salat Allah gunakan kalimah aqimus salah, dirikan salat. Oh, macam masa dia. Dalam ayat yang lain Tuhan kata hafizu ala salawat. Hafizu ni pelihara. Hafiz ni bermaksud pelihara. Peliharalah salatmu. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah salat yang 5 dan salat yang wusta. Salat wusta ini kata ulama tak tahu apa salat ni. Salat wusta ni menggambarkan salat yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nama dia salat wusta. Bermaksud dalam 5 waktu salat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dalam 5 salat ni ada salat nama dia salat wusta. Macam kita puasa Ramadan 30 hari. Dalam 30 hari tu ada satu malam nama dia malam Lailatul Qadar. Dia malam biasa juga Ramadan, tapi ada satu malam nama dia Lailatul Qadar. Begitu juga salawat 5 waktu ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan ada nama salat wusta. Salat wusta ni besar sekali nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa besar? Dalil daripada Al-Quran, Tuhan ulang kalimah wusta tu selepas salat. Bila disebut satu nama khusus, kaedah faham Quran, apabila disebut satu nama khusus selepas nama am, menggambarkan nama khusus itu ada khususiat. Boleh faham tak? Tinggi macam mana rasa lah. Sebagai contoh, malaikat Jibril di antara malaikat yang tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nama malaikat Jibril disebut khusus selepas nama malaikat. Macam guru besar. Guru besar pun cikgu juga. Pengetua pun cikgu juga. Tapi disebut khusus nama dia. Petang ni semua guru datang dan pengetua. Pengetua bukan cikgu ke? Cikgu. Kalau sebut semua guru datang, termasuklah dia. Petang ni siapa yang datang? Semua guru datang. Dah termasuk dah. Tapi disebut lain pula. Petang ni semua guru datang dan juga pengetua. Pengetua bukan cikgu ke? Cikgu juga. Tapi kenapa disebut nama dia? Menggambarkan dia ada kedudukan. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh ini Jibril. Dalam tafsir, ruh ini maksud Jibril. Bila malam Lailatul Qadar, apa yang berlaku? Tanazzalul malaikatu warruh. Malam Lailatul Qadar itu turunlah malaikat dan juga ruh. Ruh tu Jibril. Maka jadilah maksudnya malam Lailatul Qadar turunlah malaikat dan Jibril. Jibril bukan malaikat ke? Jibril malaikat. Tapi kenapa disebut nama dia? Kenapa tak sebut nama Mikail sama? Jibril ada khususiat dia. Maka disebut 2 kali.
Begitu juga solat wusta. Solat wusta bukankah solat 5 waktu tu? Ya, solat 5 waktu tu. Salah satu. Tetapi kenapa disebut? Menggambarkan salatul wusta ada kedudukan. Maka Allah Ta'ala mengatakan hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah salat 5 waktu dan salat wusta. Jadi menggambarkan salat wusta ni ada khususiat dia. Cuma ulama kata salat wusta ni apa? Ada kata salat wusta ni asar. Ada kata salat wusta ni maghrib. Ada kata salat wusta ni isyak. Mana satu salat wusta? Kalian macam tu pelihara semua salat. Senang cerita. Macam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bila tak diketahui. Malam pertama ke malam, ada ulama kata tak semesti malam akhir, mungkin juga malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Tak tahu habis macam mana nak dapat. Jagalah setiap malam. Dapatlah Lailatul Qadar. Nabi ni dia kesian. Kesian. Jagalah 10 malam terakhir. Nabi tengok tak semua orang boleh jaga sebulan. Nabi kata jagalah malam 10 akhir. Nabi tak bagi spesifik betul. Jagalah, mana kalau jaga malam 10 tu adalah itu qadar dalam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kalimah solat dengan hafizu. Pelihara solat. Jadi pelihara solat ini bermaksud malah pelihara solat zahiran wa batinan dan sebagainya. Kemudian bila kita pelihara solat, solat itu manfaat kepada kita balik. Manfaat kepada kita, bukan kepada orang pun. Orang suruh kita jaga rumah, jaga elok rumah, jaga atap tu jangan bocor, jaga dinding yang rotak-rotak tu simin balik, kata orang. Kita pernah apa orang ni belete bona pokok eden dah. Dia bukan untuk dia. Jadi kalau kita botol balik atap tu, kita lah untung balik. Jadi kita tak sepatutnya kita bila kita botol rumah kita berungut. Apalah orang ni suka benda tak nak sabar kita kata. Jadi orang menasihatkan kita sebelum botol rumah kita botol rumah kita, akhirnya kita balik. Faedah dia. Orang yang disuruh botol rumah, dia tak botolkan rumah dia, suka dah. Dan suka sebab apa? Dan tak buat kerja. Suka dan tak kerja dan dia tak buat kerja yang diperintahkan, dia suka. Dapat dan lari daripada orang, disuruh ada botol rumah dan pun tak kerja, lepas tu dia riang. Pergi minum teh. Untung dan berjaya kata. Berjaya apa? Berjaya dan lari pada kerja dia kata. Apa kerja? Suruh bagi rumah. Lah, rumah kau sendiri. Macam mana sepatutnya kita boleh rasa gembira bila kita tak botol rumah kita? Macam tu maksudnya, macam mana kita boleh gembira bila kita tak jaga solat kita? Macam mana boleh kita boleh gembira solat kita tak jaga? Jadi bila kita jaga solat kita itu yang menjaga kita semula. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, yang Allah Ta'ala suruh perintahkan kita, sempurnakan solat kita, sempurnakan puasa kita, sempurnakan haji kita, sempurnakan ibadat kita, sempurnakan korban kita. Contoh dia, bila korban yang sempurna, lepas itu Allah Ta'ala perintahkan kita korban dengan korban yang paling sempurna. Kalau kita mampu duit, boleh yang paling sempurna. Dan bila kita dah sempurna itu, apa Tuhan kata? Yang kau dah sediakan binatang yang paling sempurna, binatang yang cantik, kau korbankan duit. Sebab kita ni ada sifat yang kau dakut kan. Kita simpan bondo-bondo, duit nak guna sini nak sini. Habis lembu korban, balilah kuih-kuih lah kita kata. Boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita sanggup mengeluarkan untuk sempurna, sebab apa? Sebab korban ini umpama kita memberikan binatang serahan pada Allah. InsyaAllah dia bukan sekadar simbolik macam tu saja. Boleh sah. Kita kata janji dapat pahala. Kita ni tu kan. Ada lambu yang kecil sikit, sederhana sikit, yang godang sikit. Yang penting umur cukup umur dah kata. Dah, tapi kuih koring lah kata. Tak apa, yang penting cukup umur. Memang cukup lah. Syarat tu cukup dah umur dia sebab kan. Tapi sekadarnya yang penting
dapat korban. Apatah lagi pula kita tambah pula bonus yang tak elok. Yang penting orang korban ni dah korban. Langsung tak ada. Yang penting orang nampak dengan korban. Tak ada lah lekeh mana nampak langsung tak ada pahala langsung. Ingat dia seorang boleh korban. Dan tahun ni boleh korban. Sekadar nak maban ni kan. Korban tu, weh dapat dia korban kau sayang. Baru kau tahu dia dapat korban. Ingat dia tak boleh kau. Habis pahala sebab biar ada orang tahu dia korban kan. Jadi korban ni untuk apa? Untuk kita buat persembahan yang terbaik kepada Allah dan sesempurnanya. Sebab korban seperti mana kisah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Siapa yang jahat, Qabil ke Habil? Banyak tu keliru. Qabil yang jahat kan. Qabil yang bunuh Habil. Qabil yang bunuh Habil. Dan bila Allah Ta'ala perintahkan dua-dua orang ni siapkan korban, maka Habil memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu yang paling baik, yang paling mahal, yang paling bernilai. Qabil dia bagi binatang yang kuih, dia kedekut sikit, dia sayang dengan binatang korban dia bagi ala kadar dia buat juga, tapi dia bagi korban yang tidak sempurna. Habil berikan yang paling terbaik, hasil apa yang dia dapat dia bagi. Maka Allah Ta'ala terima korban Habil, tak terima korban Qabil. Sebab pengorbanan. Begitu juga kita. Masya-Allah, mudah-mudahan Tuhan terima korban kita. Jadi bila kita dah sediakan, masya-Allah, binatang tu dah paling sempurna dah, paling elok dah. Dah bila kita sembelih, apa Tuhan kata? Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tuhan kata kau telah melakukan korban yang sempurna, lembu, gomok dan sebagainya, mahal kau beli, tetapi kemudian Tuhan kata la yanalallahu luhumuha, tak sampai pun kepada Allah. Daging lembu yang kau beli gomok-gomok tu tak sampai pun kepada Allah. Tulang-tulang tu tak sampai pun kepada Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, tak sampai pun kepada Allah. Daging dia tak sampai kepada Allah, darah dia tak sampai kepada Allah pun. Tapi yang sampai adalah takwa, ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud korban yang kita lakukan tadi manfaatnya dapat ke kita balik, bukan kepada Allah. Kalau kita buat yang sempurna, manfaatnya kepada kita balik. Kita jaga sembahyang kita, manfaat kepada kita, tidak kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan manfaat daripada makhluk dia. Allah Ta'ala tak perlukan salat kita, Allah Ta'ala tak perlukan puasa kita. Dah kalau Tuhan tak perlukan salat kita, kenapa dia bersungguh-sungguh suruh kita salat? Dah salat itu untuk kamu sendiri, faedah dia. Maka Allah Ta'ala mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu buat baik itu untuk kamu. In ahsantum li anfusikum. Kamu buat baik, kebaikan kamu untuk kamu, bukan untuk aku, kata Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala dah cukup dah. Wa in asa'tum falaha. Kalau dia buat tak baik itu kembali pada dia balik. Jadi bermaksud manfaat kepentingan itu, maka kita lihat kepentingan dia, maka katanya barang siapa tidak pentingkan ni, tiadalah manfaat. Barang siapa tak pentingkan ibadat-ibadat, maka tidak ada manfaat akan dia. Beberapa ubat sunat apa ni, sangat juga sedikit berkat harta yang jatuh pada tangan orang yang merampas. Maka inilah demi Allah Tuhan yang umur seorang yang lalai itu dengan dunia dan lupa kepada akhirat, sungguhnya telah dirampas orang akan dia. Bermula misalnya dunia ini seperti orang yang sudah tua. Wallahu ta'ala a'lam. Minggu depan kita sambung. Bermula tua ini, dunia seperti perempuan yang sudah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jami'a ma'suma wa la ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.